Salam Ramadan. Kita bertemu lagi hari ini kelas sejarah. Tajuk yang agak menarik. Tajuk yang agak menarik iaitu berada di bab 9. Okay, bab 9 tingkatan 5. Okay. Tajuknya Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Kita baca pengenalan. Bab ini akan membincangkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan kemunculan blok dunia yang membawa kepada Perang Dingin. Bermakna ada beberapa siri peperangan dunia yang kita kena ambil tahu. Apa yang berlaku hari ini, kita kena ambil tahu sejarah-sejarah yang lepas, iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Okay. Peristiwa atau konflik ini telah meninggalkan kesan terhadap politik antara bangsa. Setiap peperangan itu pasti meninggalkan kesan. Tapi cikgu rasa orang faham konsep perang ni. Konsep perang adalah penggunaan senjata antara negara dengan negara. Okay. Seterusnya, konflik antara bangsa ini menimbulkan pelbagai cabaran yang menjadi latar belakang kepada penglibatan Malaysia dalam hal antarabangsa. Maknanya di sini kita boleh melihat penglibatan Malaysia selepas peperangan. Apakah yang berlaku terhadap Malaysia? Okey, apakah pertubuhan-pertubuhan yang disertai oleh Malaysia? Namun dalam usaha menangani cabaran-cabaran ini terbentuk kerjasama antarabangsa dan serantau. Kerjasama antarabangsa bermaksud kerjasama dunia. Okey, melibatkan semua negara-negara dunia. Manakala serantau itu merujuk kepada ASEAN atau Asia Tenggara bagi mencari persefahaman politik dan ekonomi. Di sini kita nak tengok secara ringkasnya, kita nak belajar tentang perang. Kemudian kita nak belajar selepas peperangan apa penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dan di peringkat serantau atau ASEAN. Alright. Kita teruskan dengan peta konsep. Berbalik kepada soalan SPM tahun ini, adakah soalan bab 9 yang akan keluar? Ya, bab 9 boleh kata setiap tahun akan keluar. Pasti akan keluar bab 9 ini. Jadi, apakah soalan yang keluar tahun lepas? Soalan yang keluar tahun lepas ialah di sini. Atau take note tolong tandakan dalam buku teks, cabaran masa depan. Okay, dalam cabaran masa depan ni ada subtopik yang bertajuk globalisasi. Global, isu-isu global. Okay, sudah keluar tahun lepas. Okay. Ini bermakna tajuk-tajuk lain berpotensi untuk keluar. Dalam tajuk bab 9 ini terpecah kepada dua. Yang pertama, konflik antarabangsa. Konflik antarabangsa kita pecahkan kepada dua subtopik lain, iaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Okay, ini tajuk yang cikgu kira tajuk yang amat-amat penting untuk diperhatikan. Selepas era peperangan, kita akan melihat peranan Malaysia, peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Kita tengok dasar-dasar luar Malaysia, diketuai oleh Perdana Menteri daripada Perdana Menteri yang pertama, sehinggalah dalam buku teks berujuk Perdana Menteri yang keempat, Dr. Mahathir. Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa, Malaysia dalam pertubuhan serantau dan cabaran masa depan. Jadi cikgu ulang sekali lagi, tajuk ni tajuk yang penting. Boleh katakan setiap tahun pasti akan keluar mengikut kotak-kotak yang cikgu terangkan. Okey, kita mulakan dengan tajuk Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga 1918. Selama lebih kurang 4 tahun sahaja. Latar belakang Perang Dunia Pertama berpunca dari perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Nasionalisme tu apa belajar? Nasionalisme itu bermaksud cinta akan negara dalam kalangan negara Eropah. Okay, seperti awak tahu, negara-negara Eropah ini pernah mengalami zaman gelap. Kemudian zaman Renaissance, kemudian zaman Reformation, kemudian zaman penjelajahan dan akhirnya dia mula menjajah negara-negara luar. Jadi mereka ini mempunyai semangat 3G. Apa itu 3G? Gold, gospel, glory. Mereka mahu membangunkan negara Eropah dan tak nak kembali ke zaman gelap, nasionalisme. Maka muncul persaingan antara negara Eropah untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Itu yang muncul apa? Kita belajar bab 1. Spanyol datang Filipina,
Britain datang tanah Melayu, Perancis pergi Indo-China, Belanda pergi Indonesia. Ni persaingan. Persaingan ini akhirnya mencetuskan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Mereka bergaduh sesama sendiri. Alright, settle. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, kita pecahkan kepada dua kelompok, iaitu kuasa tengah, kuasa tengah atau dipanggil Triple Alliance, Jerman, the mastermind Jerman, Austria-Hungary, disertai Bulgaria dan Turki Uthmaniyah. Kalau kita belajar bab 6 tingkatan 4, awak pasti dengar tentang Turki Uthmaniyah. Iaitu khalifah terakhir ataupun bani yang terakhir adalah Bani Uthmaniyah. Kita ada Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Lepas tu tak ada dah. Sebab apa dah tak ada? Antara sebab-sebabnya Uthmaniyah ni terlibat dengan Perang Dunia Pertama dan faktor-faktor lain lah. Manakala Pakatan Bertiga, ni geng satu lagi, nama dia Pakatan Bertiga, Triple Entente. Tu bahasa Latin pun kan. Britain, Perancis, Rusia. Tapi dalam bahasa Melayu simple lah Pakatan Bertiga. Britain, Perancis, Rusia disokong Serbia. Ni Serbia. Serbia ni punca ni, yang cuba itu. Kenapa Serbia ni punca kepada Perang Dunia Pertama? Itali, Romania, Portugal dan Greece. The mastermind di sini adalah kita letak di Britain. Okay. Ada satu lagi pihak. Kita beritahu siapa pihaknya. Pihaknya sudah tentu siapa belajar. Mereka syarikat. Okay. Ni syarikat mereka cakap join last minute. Okay. Kita tengok peta di sini. Salah sikit. Okay. Di manakah terletaknya kuasa tengah? Okay. Kuasa tengah Jerman, Austria-Hungary. Jerman di sini. Austria-Hungary. Bulgaria. Uthmaniyah. Right? Pak. Manakala kuasa-kuasa bertiga letak di sini. Britain, Perancis, Itali, Rusia, Romania, Serbia, Greece. Pak ni. Pertentangan antara mereka. Alright. Okay. Yeah. Jadi kita tengok sekali lagi kuasa tengah dan Pakatan Bertiga. Punca kepada Perang Dunia Pertama. Kena ingat blok-blok ni. Kena ingat. Ni mastermind dari Jerman. Mastermind di sini Britain. Okay. Serbia ni punca lah. Punca. Nanti kita cuba itu. Kenapa Serbia ni dijadikan punca sebagai berlakunya Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama. Okay, soalan fokus SPM, Perang Dunia Pertama. Okay, simple ya belajar. Kalau awak boleh fokus, cikgu rasa study betul-betul bab ni. Sejak Perang Dunia Pertama pada tahun 1941, beberapa siri peperangan telah berlaku di banyak tempat di dunia. Terangkan sebab faktor berlakunya peperangan tersebut. Okay, kita perbaiki hal ini. Terangkan sebab faktor berlakunya peperangan tersebut. Ia merujuk apa belajar? Perang Dunia Pertama. Okay, fahami soalan. Maknanya dia satu soalan yang bersikap tertutup dan merujuk pada Perang Dunia Pertama. Okey, ada banyak jawapan belajar, awak boleh pilih mana-mana. Kita mulakan. Sebab-sebab atau faktor-faktor berlakunya peperangan dunia pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Imperialis apa? Penjajah, bersaing. Mereka bersaing. Huraian, kuasa imperialis mahu menjajah negara lain. Ini punca dia. Kuasa imperialis mahu mendapatkan bahan mentah seperti biji timah. Biji timah digunakan untuk revolusi perindustrian di Eropah. Ni kita belajar bab berapa ni? Belajar bab 1 kalau ingat. Mereka datang nak cari biji timah. Biji timah tu nak buat industri mengetin makanan. Okay? Kesannya kuasa imperialis bermusuh antara satu sama lain. Ini kita buang. Ada contoh, Britain bermusuh dengan Jerman. Tengok. Britain dan Jerman ni dia kumpulan yang berbeza. Kalau tengok Jerman di kuasa tengah. Kalau Britain kuasa Pakatan Bertiga. Okey.
Alright. Okay, faham Okay. So ni punca dia. Bersaing untuk mendapatkan kuasa imperialis. Okay. Okay, kita teruskan Okay, kita teruskan. Faktor-faktor Perang Dunia Kedua berlaku disebabkan Pakatan Ketenteraan. Pakatan Ketenteraan. Awak masuk Pakatan Ketenteraan, awak huraikan munculnya Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Dapat satu markah lagi. Kesannya politik tidak stabil di Eropah. Tentera menghasilkan senjata moden. Mereka bersedia untuk berperang. Nampak? Jadi kita dah nampak dah. Pakatan ketenteraan inilah menyebabkan puncanya berlakunya Perang Dunia Pertama. Okay. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Tak ada Okey. Seterusnya adalah masalah di kawasan Balkan. Mesti kita tanya-tanya. Cikgu, Balkan itu di mana? Balkan itu di mana? Okey, kita back semula pada kita belajar. Balkan itu berada di wilayah ini yang cikgu bulatkan, iaitu Serbia, Bulgaria, Uthmania, Albania, Austria, Hungary di sini. Ini namanya kawasan Balkan. Okay, kawasan Balkan di sini. Ada masalah di sini. Okay, so kita tengok apa masalah dia. Masalahnya ialah Austria-Hungary, iaitu kuasa tengah. Back semula. Mana Austria-Hungary? Okay, di sini Austria-Hungary Austria-Hungary bermusuh dengan Serbia. Mak ni. Okay, Serbia. Mana Serbia? Ni Serbia. Dia sebelah jiran sebelah menyebelah ni. Jiran pun nak bergaduh. Sebab apa? Sebab pewaris tahta Austria-Hungary. Pewaris tahta Austria-Hungary. Apa itu pewaris tahta? Pewaris ini maknanya orang yang bakal menggantikan raja. Okay, bakal menggantikan raja. Nama dia Archduke Ferdinand. Ulang balik sama-sama. Archduke Ferdinand. Dan isterinya yang bernama Sophie telah dibunuh oleh pemuda Serbia. Cik, pasal betul lah pemuda Serbia ni. Bak gaduh punya pasal pemuda Serbia pergilah jumpanya si Archduke Ferdinand dan isteri Sophie ni, dia bunuh. Tak pasal-pasal berperang. Okey, kesan pembunuhan ialah Perang Dunia Pertama berlaku. Tengok gambar Archduke Ferdinand dan isteri Sophie. Ni gambar dia. Ni Ferdinand, ini Sophie. Okey, di tengah jalan dekat kota raya, kemudian dibunuh oleh ni pemuda Serbia. Nama pemuda ini ialah Gavrilo Princip. Kita tengok Gavrilo, tak tengok lah exam, tapi dia sekadar pengetahuan am. Okey, Gavrilo Princip nampak dibunuh. Bila dia bunuh, problem lah. Kau pergi kacau kuasa besar. Kan? Memang kenalah Serbia ni. Okay. Serbia ni sebuah negara kecil. Dia cuma berada di Pakatan Bertiga, di backup oleh Britain lah. Okay, sekarang dah faham pemuda Serbia telah bunuh Ferdinand dan juga Sophie. Okay. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? 33 orang. 33 orang. Ada soalan tak? Ada soalan boleh tanya. Boleh message, boleh open mic. Tentang Perang Dunia Pertama. Cikgu. Ya. Kenapa Austria-Hungary bermusuh dengan Serbia? Okey, kenapa Austria-Hungary dan juga dia bermusuh dengan Serbia? Okey, jawapannya simple. Austria-Hungary merupakan sebuah empire hebat. Sebuah empire hebat. Kalau dia merupakan sebuah empire hebat seperti Jerman. Bila empire yang hebat, tugasnya adalah menjajah wilayah lain. Maka Austria-Hungary ni dia seolah-olah ingin menjajah Serbia. Serbia tak nak terima penjajahan tersebut.
Maka Serbia menyokong Pakatan Bertiga di bawah Britain tu. Jadi disebabkan bermusuhan di situ, tu yang pemuda Serbia tu dibunuh pewaris tahta Austria. Okey. Clear So cikgu ulang balik, ini adalah soalan SPM yang bakal keluar, kalau keluar awak jawab lah. Mana-mana jawapan. Dia punya pokoknya di sini, pokok ni 3 ni. Persaingan kuasa imperialis 1 markah, Pakatan Ketenteraan 1 markah, masalah di kawasan Balkan 1 markah. Itu saja dapat 3 markah. Habis kalau awak ambil sikit-sikit sini, mungkin sini 2 poin, sini 2 poin, sini 2 poin, awak dah dapat markah penuh. Lebih lagi. Cikgu rasa cikgu memberikan nota yang very simple, senang untuk diingat. Okey, untuk diingat. Kuncinya adalah study. Kuncinya adalah study sentiasa. Repetition. Okey. Settle masalah Perang Dunia Pertama. Faktor yang berlakunya ni. Awak pun dah tahu ada 2 blok. Punca daripada Serbia. Kenapa cikgu kata punca daripada Serbia? Dia awak jawab, pemuda Serbia telah membunuh pewaris tahta Austria-Hungary yang bernama Archduke Ferdinand. Maka berlakulah Perang Dunia Pertama. Selain tu faktor-faktor lain lah, tu apa, dia orang ni bergaduh, bersaing nak dapat tanah jajahan. Kemudian mereka juga ada buat pakatan ketenteraan dan sebagainya. Okey. Soalan seterusnya, jelaskan peristiwa peperangan tersebut 8 markah. Ni soalan kronologi. Peristiwa bagaimana peperangan tersebut berlaku. Peristiwa peperangan tersebut bermula selepas pembunuhan Archduke Ferdinand. Austria-Hungary meminta bantuan Jerman. Nampak ni? Dia call jiran dia. Walaupun dia empayar hebat pun dia tetap sama-sama Austria-Hungary dan Jerman. Nampak ni kat atas ni. 2 tim ni. Okey, 2 tim ni dia kata apa? Austria-Hungary meminta bantuan Jerman untuk menyerang Serbia. Okey, menyerang Serbia. Sebab apa menyerang Serbia? Sebab kes pembunuhan. Okey. Serbia. Serbia pula bila dia tahu 2 kuasa dunia ni nak serang dia, dia pun bijak juga. Dia pun call. Dia call siapa? Dia call Rusia dan Perancis. Dia minta bantuan, mendapat sokongan. Jadi dia pun macam bangga lah kan. Wah, ada backup. Ada backup besar. Seterusnya. Habis cerita tu, Jerman telah melakukan, ni di point dia lah Jerman ni. Jerman pula dia telah melakukan serangan terhadap Perancis. Kita tengok Perancis kat mana. Perancis ni Perancis mana Perancis, tak jumpa Perancis. Sikit. Ni Perancis. Dia berjiran dengan Jerman. Nampak tu anak panah tu. Bijak kat Jerman ni. Sebenarnya Jerman ni memang nak besarkan dia punya kekuatan. Dia nak jajah seluruh Eropah sebenarnya. Nampak? Dia try Perancis. Okay. Lepas dia try Perancis, Perancis pula mendapat sokongan Britain. Nampak? Cerita dia siapa backup siapa. Siapa ada sokongan. Britain dah tahulah pada waktu Perang Dunia Pertama memang power lah, memang powerful lah. Okay, kita tengok dekat mana kedudukan Britain. Britain pula sebelah dengan Perancis. Bersebelahan dengan apa nama, Selat Inggeris ni. Nampak? Kau serang, aku backup. Lepas tu Jerman serang Serbia, Rusia backup. Nampak Rusia sebelah ni. Jadi permainan politik dunia ini, kalau kita kaji memang menarik. Okay, kita tengok terusnya. Okay, teruskan. Perancis mendapat sokongan Britain. Britain pula meminta bantuan daripada Amerika Syarikat. Abang long besar sudah datang. Tentera dunia sehingga hari ini power Amerika Syarikat ni. Dia mempunyai kekuatan nuklear paling besar di dunia hari ini yang main-main dengan Amerika Syarikat. Tapi bila kena COVID-19 bungkus dah sejuta lebih dah kena. Okay. Baik, Britain meminta bantuan dari Amerika Syarikat untuk berperang dengan Jerman. Dia tahu Britain pun sebenarnya goyang, dia takut juga. Dia minta bantuan daripada Amerika Syarikat. Okay. Kenapa
Britain meminta bantuan daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dia satu benua lain, dan dia juga mempunyai kekuatan yang besar dalam bidang ketenteraan. Okey, nak jadikan punca, Jerman ni boleh tahan. Jerman ni degil betul. Jerman telah menyerang kapal dagang milik Amerika Syarikat. Kapal yang berdagang bawa bahan-bahan mentah, dia boleh serang kapal dagang milik Amerika Syarikat ni. Problem. Hal ini menyebabkan Amerika Syarikat kata apa? Dia pun mahu perang dengan Jerman. Macam aku tau. Amerika Syarikat pun berperang dengan Jerman. Kesannya Jerman kalah dalam perang dunia pertama. Okay? Simple. Cikgu ulang. First, ada soalan ke? Jawapan mic ni. Ada soalan? Ada? Siapa yang open mic tu? Okey. Cikgu buat huraian Austria-Hungary meminta bantuan Jerman untuk menyerang Serbia. Serbia pula mendapat serangan Rusia. Jerman melakukan serangan terhadap Perancis. Perancis belum mendapat serangan Britain. Britain minta bantuan Amerika. Jerman menyerang kapal dagang Amerika. Amerika mahu perang dengan Jerman. Akhirnya Jerman kalah. Benda ni kena ingat. Kena ingat. Pernah keluar soalan ni tapi dah lama. Dah lama sangat. Jadi awak bersedia lah. Memang dah lama lah. Okey. Ada soalan? Berapa orang dah online ni? 38 orang. 38 orang. Okey, yang baru masuk, kita hari ni belajar Perang Dunia Pertama. Ada soalan tak? Ada soalan boleh tanya? Okey. Tak ada, kita teruskan. Okey, seterusnya. Soalan C. Ni cikgu akan masukkan dalam telegram awak semua. Jangan bimbang. Sejauh manakah? Ni perkataan sejauh manakah? Jauh je. Memang kalau sejauh manakah ni memang awak dah fikir jauh mana soalan ni. Sejauh manakah Perang Dunia Pertama menjejaskan? Bila sebut perkataan menjejaskan ni, para pelajar, apakah perkataan lain yang boleh digantikan dengan perkataan menjejaskan? Sila jawab. Sila jawab, apakah perkataan lain yang sama erti dengan menjejaskan? Okey, jawab. Mempengaruhi. Susah sangat ayat tu. Tak nak mempengaruhi. Lain. Dia simple je soalan ni. Yes. Family saya keburukan. Keburukan tu BM. Kita tak nak perkataan keburukan. Dalam sejarah tak ada keburukan. Jawapan tepat, hampir tepat, Maisarah Alisa. Jawapannya kesan. Kesan. Okay, kesan. Okay. Kesan. Bila awak baca balik soalan ni, akan ada dua jenis pelajar. Satu jenis pelajar yang dia akan menggigil takut. Sebab apa? Dia kata, alamak aku tak baca Perang Dunia Pertama. Aku tak baca Perang Dunia Pertama. Memang jam lah. Okay? Orang yang kedua pula, geng-geng kebat ni, yang boleh fikir secara logik, dia kata, ini soalan kebat ni. Boleh goreng, dia kata. Ini boleh goreng. Okay? Jadi kesimpulan juga sini lah, soalan ini kebat tertutup. Okay, kebat tertutup. Yang mana anda boleh menggunakan fakta atau kebat logik. Cikgu akan bagi perbandingan. Apakah jawapan fakta? Yes, fakta bujuk teks lah. Dan apa juga jawapan yang boleh gunakan kebat logik. Cuma soalan tu dia macam agak menggerunkan kerana dia tanya sejauh manakah Perang Dunia Pertama. Kan awak pun tak hidup lagi, kita pun tak hidup lagi Perang Dunia Pertama. Maksudnya kita nak ukur jauh mana. Okay, jadi perkataan sebenarnya menjejaskan. Dia tak sebut kesan, dia sebut menjejaskan. Lagilah menggerunkan awak semua. Jadi kita tengok. Kita tengok jawapan fakta. Kesan Perang Dunia Pertama. 1. Keruntuhan pemerintahan beraja. 1 markah. Sebagai contoh, Sultan Mehmed II di Turki Uthmaniyah dijatuhkan. Okey. Uthmaniyah. Sultan terakhir Turki Uthmaniyah, Sultan Mehmed II. Dia dihalau dari istana. 3. Kemunculan negara-negara baru.
seperti Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Ini bab 3 ni ada ni. Bab 3 ni cikgu dah ajar. Siapa yang sempat cikgu dah ajar bab 3. Kebetulan negara-negara baru. Yang kita belajar pasal Jerman, Itali kan. Okey, jadi ingatlah satu atau dua negara baru. Kenapa munculnya kemunculan negara baru ni? Okay, kalau kita tengok Czechoslovakia, Yugoslavia, Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania ni, ini merupakan negara-negara yang berada di Rusia. Dia berada di Rusia, dia berada di Austria, sebuah wilayah yang sangat besar. Apabila Perang Dunia Pertama tamat, banyak negara-negara yang keluar daripada negara tersebut dan mengisytiharkan sebagai negara baru. Macam Rusia ni kan. Keluar Czechoslovakia. Keluar sikit sebagai negara baru. Negara-negara kecil lah. Okay. Alright. 39 orang dah masuk dah. Yang baru datang tu, kita dah dekat pertengahan ni. Okay. Seterusnya. Sambung Penubuhan Liga Bangsa. Yes. Ini tolong bintangkan belajar. Tolong bintangkan betul-betul. Okay, tolong bintangkan betul-betul Liga Bangsa. Awak kena ingat. Sekarang dia dipanggil PBB. Tahu PBB? Dah dengar? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay. Dulu semasa Perang Dunia Pertama ni, selepas berlaku Perang Dunia Pertama, diperkenalkan Liga Bangsa. Kemudian Perang Dunia Kedua nanti digantikan dengan PBB sampai hari ini. Okay. Okay. Perang Penubuhan Liga Bangsa ni untuk apa ni? Untuk mewujudkan keamanan dunia. Okay? Liga Bangsa ni kebanyakan negara masuk dalam Liga Bangsa ni for unity, peaceful dan sebagainya. Okay? Okay. Terusnya, Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini ditandatangani di Itali. Di Perancis. Ditandatangani antara Amerika Syarikat dan Jerman. Okay, deal. Kau jangan perang-perang lagi dah. Cukup perang pertama ni. Perjanjian, aku dah buat perjanjian ni, jangan perang lagi. Jerman lah. Jerman ni waktu masa perang pertama, memang lah kesana ke sini nak berperang. Liga Bangsa bertujuan, dah habis kat atas ni lah. Ni awak gabungkan terus ni. Liga Bangsa, kemudian Liga Bangsa bertujuan menjaga keamanan dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Okey. Contohnya uraian ni. Jadi sikit Okey. Okey. Liga Bangsa mewujudkan keamanan atau markah. Kalau soalan situ dapat 2 lah. Perjanjian Versailles ditandatangani oleh Amerika Syarikat dan Jerman. Okey, negara yang terlibat. Apa maksud negara yang terlibat? Negara yang terlibat dengan Perang Dunia Pertama dalam peperangan mempunyai hutang yang tinggi. Kenapa hutang yang tinggi? Sebab hal ini kerana mereka telah berbelanja besar-besaran untuk membeli senjata. Itu kesannya peperangan ni. Pasaran dunia dikuasai oleh hero baru iaitu Amerika Syarikat dan Jepun sebagai kuasa besar dunia. Inilah munculnya Perang Dunia Kedua, nanti kita akan study. Okay. Jadi very simple, kesan Perang Dunia Pertama, Raja Sultan Mehmed, kemunculan negara baru seperti Czechoslovakia, penubuhan Liga Bangsa bertujuan menjaga keamanan, yang Versailles ditandatangani. Okay. Ini apa lagi? Negara terlibat dalam perangan punya hutang yang tinggi, belanja besar-besaran, Amerika Syarikat Jepun kuasa dunia. Okey, settle. Itu tentang jawapan fakta. Okey, kalaulah awak tak ingat, tapi sikit-sikit dia ingat. Inilah jawapan kehebat logik. Okey. Cikgu minta seorang baca lah. Anissa, pergi baca. Anissa baca jawapan kehebat logik ni. Open mic Anissa. Cikgu. Baca. Nampak tak?
Nampak? Baca. Perang Dunia Pertama menjejaskan kehidupan masyarakat Eropah kerana Jap. Jadi nampak ni. Kepala ayat diturunkan dan menggunakan kata hubung. Okey, sambung Anissa. negara tidak menjadi aman Sambung ni. Kerana menyebabkan ialah. negara Okey, tidak awak, menjadi aman. Jap. Awak boleh pilih untuk kata hubung ini mana-mana yang sesuai. Kerana menyebabkan ialah. Ini sebagai pemudah cara untuk mendapatkan yang. Okey, sambung Anissa. Mulakan dengan negara. Disebabkan perang melibatkan negara-negara besar. Okey. Seterusnya, Perang Dunia Pertama juga mengakibatkan ramai rakyat mati kerana peperangan melibatkan senjata. Okey, sambung. Selain itu, ramai rakyat mengalami pengangguran kerana ekonomi negara menurun. Apa itu pengangguran, Anissa? Rakyat tak ada kerja. Bagus, terus. Perang Dunia menjejaskan kehidupan masyarakat Eropah ialah negara mengalami kerosakan harta benda seperti hospital dan sekolah. Okey, kejap. Awak tengok pelajar-pelajar, awak tengok apabila masuk perenggan baru, apabila awak masuk saja perenggan baru, amat-amatlah dialu-alukan, amat-amatlah digalakkan. Anda menurunkan sekali lagi kepala soalan. Supaya panduan markah atau panduan jawapan itu cantik. Dan di pemeriksa tanda tu dia tanya, dia tahu bahawa ini cerita pasal kesan menjejaskan kehidupan. Okey, sambung. Ialah negara mengalami kerosakan harta benda seperti hospital dan sekolah. Okey, terus. Selain itu, perdagangan antara negara dengan negara juga merosot. Okey, ini contoh. Terima kasih Anissa. Ini contoh bagaimana perenggan dibina. Dan awak dalam peperiksaan nanti awak tak ada pilihan. Awak kena buat sekurang-kurangnya 2, 3, 4 perenggan untuk memastikan markah itu dapat. Dia tengok tidak menjadi aman satu, negara besar satu, ramai rakyat mati, libatkan senjata, mengalami pengangguran, ekonomi menurun, mengalami kerosakan harta benda, hospital, sekolah, perdagangan. Kalau kita kira-kira, dah cukup buat 8 markah. Simple dia sebenarnya. Kalau tepat, tapi masalah yang dihadapi oleh pelajar, kadang-kadang jawapan tu ada yang tepat, ada yang salah, ada yang ulangan. Jadi kita nak ambil langkah selamat, kita mesti buat lebih. Okey, kita buat lebih. Baik. Jadi soalan ni soalan hebat tertutup. Jadi jangan takutlah kalau keluar soalan seperti awak boleh goreng. Okey. Tapi seelok-eloknya ingatlah fakta. Okey, selepas Perang Dunia Pertama diadakan persidangan dan perjanjian. Ni after selepas Perang Dunia Pertama. Pertama sekali persidangan damai Paris. Okey, persidangan damai Paris. Tujuan membincangkan syarat perdamaian selepas Perang Dunia Pertama. Okay. Syarat perdamaian, damai. Apa syarat-syarat dia? Nanti kita akan belajar. Memastikan Jerman tidak lagi, nampak? Dia tulis Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan Eropah. Okay. Bincanglah, dia bincang buat persidangan, table talk, berdepan. Kau janganlah serang aku lagi. Jerman ni dia degil. Dia punca juga Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan study Perang Dunia Kedua. Okey, lepas tu tak puas hati lagi, kita buat persidangan. Ni bukan persidangan, perjanjian. Perjanjian Versailles. Yang kita tengok kesan tadi. Perjanjian Versailles ni. Perjanjian Versailles ditandatangani oleh negara terlibat dalam Pakatan Bertiga atau Amerika Syarikat lah. Amerika Syarikat lah, kita letak sini. Main dia. Okay, apa kandungan isi perjanjian Versailles? Jerman, semua Jerman. Teruk Jerman kena ni. Yang marah je Adolf Hitler, marah betul lah. Apa pasal Jerman dia kena kan? Jerman perlu menyerahkan semua tanah jajahan. Tuhan, salah lah. Salah aku kena serahkan semua tanah jajahan pula. Kalah-kalah lah. Tanah jajahan janganlah serahkan. Jerman cakap begitu. Adolf Hitler kata kan. Jerman bayar hutang perang 6,600 juta pound sterling. Jerman kena bayar lagi. Jerman dan Austria tidak boleh bergabung.
Ni geng dua orang berjiran tadi, betul tadi tak boleh gabung. Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Bertanggungjawab. Habis yang lain tak bertanggungjawab. Ni mungkinlah Jerman kata kan. Jerman membayar pampasan ganti rugi pada Pakatan Bertiga. Dah lah kena bayar hutang perang. Dia berhutang perang, lepas tu kena bayar pampasan pula. Jerman tidak dibenarkan mempunyai angkatan tentera besar. Ni take note. Bukan tak boleh. Boleh ada tentera tapi tak boleh tentera yang terlalu ramai. Dan penubuhan Liga Bangsa. Galakkan keamanan. Cerita pasal Liga Bangsa. Pesan tadi ya. Okay. Isi kandungan perjanjian Versailles. Right. Ada soalan tak? Jadi kita nampak kat sini mungkin rasa macam berat sebelah pada Jerman sebab Jerman kalah. Alright. Seterusnya. Okay, mengapakah Liga Bangsa gagal mencapai matlamat? Sila buka buku teks surat 231 sudut maklumat. Tengok sekarang apa jawapannya. Tak apa dapat, tolong open mic. Sudut maklumat muka surat 231. Ada tak buka buku teks ni? Awak ni cubalah buka buku teks, semua nak harapkan. Ada tak? Ni dapat jumpa tak buku teks? 231, tengok sudut maklumat family saya. Apa ditulis situ family saya? Cuba baca. Kegagalan Liga Bangsa. Liga ini gagal menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Yes, menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Maknanya walaupun Liga Bangsa ni ada, tapi dia gagal nak halang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Contoh, dia gagal apa? Dia gagal halang Jerman. Jerman tetap juga nak melakukan pencerobohan ke atas negara-negara lain. Okay, menghalang kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Satu lagi awak boleh kata, mengapakah Liga Bangsa gagal mencapai matlamat? Kerana tercetusnya Perang Dunia gagal. Sebab tercetusnya Perang Dunia ini jawapan soalan SPM, hati-hati, tahu boleh keluar. Soalan kertas satu pun akan keluar. Mengapakah berlakunya Perang Dunia Kedua? ABCD. Kegagalan Liga Bangsa. Jawab. Ataupun mengapa Liga Bangsa gagal? Kerana tercetusnya Perang Dunia Kedua. Jadi tolong berhati-hati soalan ini. Mengapa gagal? Okay. Habis dah pembelajaran kita. Senang je. Berapa soalan gagal keluar Perang Dunia Pertama ni? Awak kena ingat sikit lah latar belakang. Latar belakang tak ada apa. Cuma cikgu nak bagi tahu tentang background dia pertama. Awak kena ingat negara yang terlibat ni penting. Awak kena ingat peta-peta ni tak payah kot, tapi sebagai panduan lah. Okay, lepas tu sebab. Lapan markah. Kemudian kita belajar tentang peristiwa. Dan kita belajar tentang kesan. Maka berakhirlah kelas kita hari ini tentang Perang Dunia Pertama. Okay. Jadi di rumah nanti, depan kita belajar Perang Dunia Kedua. Di rumah nanti tolong siapkan ataupun tolong buat latihan nota salin macam biasa. Okay, siapa nak ada print tampal, bagusnya salin lah kan. Cuba bagi awak 2 soalan di sini. Okay. Soalan A. Gambar menunjukkan suasana peperangan yang berlaku di Timur Tengah, perang di Iraq, perang di Syria. Terangkan faktor yang menyebabkan peperangan tersebut berlaku. Okey. Nampak ni. Awak punya pemikiran mesti melihat gambar. Kenapa boleh perang teruk sangat berlaku ni di Iraq dan di Syria? Tapi janganlah awak terlalu fikirkan tentang Iraq dan Syria ni. Sebenarnya dia tanya secara umum, terangkan faktor yang menyebabkan peperangan. Yang ini awak boleh abaikan dulu. Kadang awak baca tersebut berlaku tu macam
Ini complicated ni kan. Tapi awak cuba garapkan awak punya pemikiran, awak fikirkan saja faktor peperangan. Dia akan datang. Kenapa faktor peperangan itu berlaku? Okay? Gunakan pengetahuan sejarah. Nampak? Gunakan pengetahuan sejarah. Ini bermakna belajar, awak kena merujuk fakta dan pengetahuan anda. Senang je belajar. Kalau tengok, cikgu dah selalu kata, kalau soalan kebat, dia ada yang ambil daripada buku teks dan dia ada juga ambil daripada logik. Kita ambil pengetahuan sejarah dulu. Kita cuba, edit sikit jawapan ni. Kita tengok faktor Perang Dunia Pertama, tapi jangan ambil semua. Tengok. Peperangan tersebut berlaku disebabkan persaingan kuasa imperialis, betul? Tapi merujuk pada waktu ini, Iraq dan Syria telah diserang oleh Amerika Syarikat. Betul? Mau menjajah bahan mentah. Nampak tak? Boleh guna. No problem. Nampak tak? Boleh guna. Ada berapa? 3-4 markah ni. Mau mendapatkan bahan mentah. Tak boleh tulis biji timah. Kalau Iraq banyak apa? Okey, respon. Siapa tahu? Iraq banyak apa? Iraq banyak bahan apa? Komen sikit, siapa tahu? Yes, Anissa, minyak, emas. Minyak lah paling banyak. Korek je kat Iraq tu memang berlambak minyak. Jadi, kurma. Nurul Syairah. Kau ni asyik kurma. Kurma tu kau bawa je lah timbang kat rumah kau. Tapi itulah baguslah. Siapa nama tadi budak ni? Alamak, siapa nama tadi tu? Yang Syahira kan. Syahira ni bagus, kebat. Dia ada pemikiran kebat yang bagus lah. Jadi boleh guna pengetahuan sejarah. Okey, pakatan ketenteraan. Boleh buat pakatan ketenteraan. Tapi jangan cerita pakatan ketenteraan kuasa tengah dengan pakatan bertiga. Ceritalah pakatan ketenteraan daripada barat. Amerika Syarikat dengan Britain telah menyerang Iraq. Boleh masukkan. Okay, masalah di kawasan Balkan ni tak boleh lah. Okay. Boleh ambil pengetahuan. Tapi kebanyakan pelajar dia akan guna pengetahuan am. Okay. Mengapa berlaku peperangan? Politik tak stabil. Lagi apa? Pemimpin bergaduh antara satu sama lain. Lagi apa? Perang saudara antara satu sama lain. Lagi apa Itu faktor luar lah kenapa perang di Iraq dan di Syria berlaku. Perebutan kuasa. Jadi simple lah. Buat 8 markah 3 perengan, 4 perengan. Gulak. Boleh. Nanti kita semak minggu depan. Okey. Lepas tu, bagaimanakah negara-negara dunia harus bertindak untuk menamatkan peperangan tersebut? Okey, bila dah berperang macam ni, macam mana kita nak buat? Macam mana negara dunia harus bertindak? Ni soalan kebat aras tinggi juga ni. Macam mana harus bertindak? Okey. Antara jawapannya negara-negara harus bertindak macam mana? Mengadakan gencatan senjata. Lepas tu negara-negara boleh mengadakan perbincangan. 2 hala. Membantu dari segi kemajuan ekonomi negara-negara yang terlibat. Lepas tu menasihati negara-negara kuasa besar supaya jangan menceroboh negara lemah. Dan banyak lagi PBB, peranan PBB perlu jadi orang tengah menyelesaikan. Sudah bagi banyak ni, jadi cikgu jawab ni. Awak jawab lah tambah lagi belajar dengan garapan idea awak. Okey, belajar. Ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, cikgu akan share nota tersebut dalam grup. Awak semua beruntung 41 perang ni. Untunglah awak kerana awak
sudi mendengar kalimat cikgu. Tongkan bila awak dengar, awak lebih faham berbanding awak dapat nota. Dapat nota sahaja, bila baca mungkin tak faham. Tapi bila awak dengar penerangan cikgu, dia lebih dekat di hati. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kan? Okey. Jadi kelas akan ditamatkan sebentar lagi. Ada apa-apa soalan? Jauh di mata, dekat di hati. Syukri. Oh, syukri. Syukri 5 sain dulu. Kan? Dah lama tak tengok korang semua. Apalah korang buat kat rumah. Cikgu bagi kerja tak buat tadi dah ni. SPM nak dekat. Bulan 12 cuti je. Saja nak tahu cikgu, dia orang perang pakai apa? Dia orang perang pakai senjata lah, pakai bom. Pakai bom, pakai meriam, pakai apa, senjata api. Nah, habis kau nak perang pakai apa? Pakai taekwondo. Ada ilmu taekwondo boleh lawan. Anda semua pakai perang, semua pakai alat peperangan. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada apa, kita tamatkan saja di sini. Okay, semoga anda terus bahagia berada di rumah. Siapkan kerja-kerja yang cikgu bagi, okay? Bye. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih sama-sama untuk anda semua. Jumpa lagi.